Privasi data secara amnya bermaksud keupayaan seseorang untuk menentukan sendiri bila, bagaimana dan sejauh mana maklumat peribadi dikongsi dan disimpankan kepada orang lain. Antara cara data dikumpul dan digunakan adalah melalui media sosial. Semua data yang disiarkan secara umum dan secara peribadi akan dianalisis dan disimpan. Selain itu, pembelian barang secara atas talian, bermain permainan video, lokasi dan ciri fizikal individu dikesan dan disimpan. Seterusnya, daripada Chrome, Facebook, Instagram dan Shopee membuat keuntungan di mana mereka bersaing antara satu sama lain untuk mewujudkan simpanan data pengguna yang besar. Dengan algoritma ini, mereka dapat memenuhi strategi pemasaran mereka terus kepada pengguna. Tanpa disedari, iklan promosi banyak disebarkan melalui email walaupun pengguna melakukan carian di aplikasi berbeza kerana data yang dilayari akan dianalisis dan digunakan. Sains bermaksud pembelajaran dan kajian tentang satu perkara, manakala teknologi adalah ciptaan manusia untuk menyelesaikan sesuatu masalah berdasarkan fakta dan kajian saintifik. Salah satu peranan sains dan teknologi adalah penghasilan aplikasi dan perisian perlindungan data peribadi seperti Virtual Private Network (VPN) dan juga antivirus. VPN mampu menyulitkan data yang hantar dan terima secara talian di samping menyembunyikan alamat IP sebenarnya dan berfungsi menyukarkan penyerangan dalam talian di samping menjadikan aktiviti komunikasi lebih privasi dan selamat. Data perisian antivirus pula untuk menghalang perisi antivirus atau sistem keselamatan tembok api yang baik untuk menghalang serangan perisian hasad pada peranti-peranti dan juga sebagai sebahagian solusi berlapis untuk melindungi privasi. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan penyimpanan data. Penyimpanan data itu dapat memudahkan organisasi besar seperti bank, hospital, telco dan insurans untuk memproses data peribadi bagi tujuan transaksi komersial atau untuk penghantaran notis-notis penting seperti tunggakan bayaran dan sebagainya kepada seseorang individu. Bukan itu sahaja, malah penyimpanan data ini juga sangat penting untuk digunakan dalam proses permohonan pekerjaan. Contohnya, penyimpanan data peribadi seperti resume seseorang bagi memudahkan penentuan jawatan untuk individu tersebut dalam sesebuah organisasi. Selain itu, dengan adanya penyimpanan data dapat memudahkan lagi urus niaga perniagaan seperti e-dagang atau ekonomi digital untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan client profiling berkaitan produk mereka. Untuk pengetahuan semua juga, yang paling penting ialah penyimpanan data dapat membantu terutama pihak berkuasa seperti hakim dan polis atau agensi kompeten untuk mengakses maklumat peribadi individu yang mereka hendaki. Dan akhir sekali, penyimpanan data peribadi ini dapat mengesan lokasi bagi sesuatu gadget yang hilang atau dicuri dengan mengakses data-data yang kita daftar ke dalam gadget tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada hubungan antara manusia dan agama. Jadi, agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, sumber informasi dan bimbingan rohani bagi manusia. Hal ini kerana agamalah yang memelihara manusia dari segala penyimpangan, kesalahan dan menjauhkan kita dari tingkah laku negatif. Dalam Islam, manusia mempunyai hak-hak tersendiri. Hal ini kerana Islam mengajar umatnya untuk menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang individu. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah melindungi data peribadi seseorang kerana sekiranya data itu bocor atau salah digunakan, dapat merosakkan martabat seseorang. Melindungi maklumat yang bersifat peribadi ini merupakan salah satu keperluan kerana tergolong dalam perlindungan kehormatan diri. Daripada ini, kita dapat memahami bahawa agamalah yang dapat membentuk sikap dan tingkah laku seseorang individu sama ada baik atau buruk dan pandangan seseorang individu dalam pendedahan diri. Agama juga sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan dan sosial seseorang individu. Kepentingan sistem nilai dan etika secara terkesan sekiranya diabaikan. Pertama sekali adalah etika bertanggungjawab ke atas data privasi pelanggan daripada sebarang pencerobohan atau penjualan data privasi. Sekiranya tidak bertanggungjawab, boleh menyebabkan data peribadi akan mudah dijangkiti virus perisian yang berpotensi untuk membahayakan dan memusnahkan data peribadi. Seterusnya, amanah dalam menjaga data privasi pelanggan.
pelanggan. Sebagai contoh, tidak menjual sebarang maklumat pelanggan seperti nombor telefon, IC dan alamat rumah kepada orang luar demi kepentingan peribadi. Jika nilai ini ditendahkan, boleh menyebabkan data privasi individu mudah diakses dan dicuri oleh hacker. Akhir sekali, mengutamakan nilai keadilan hak pelanggan untuk menyimpan data privasi mereka daripada dieksploitasi, yakni individu yang didapati menyalahgunakan data privasi tersebut akan dikenakan hukuman yang setimpal. Sekiranya tiada keadilan, maka data pribadi potensi digunakan untuk tujuan haram seperti penjualan, pembasuhan dan penyalahgunaan yang mendorong kepada kegiatan penipuan atau scam. Pencerobohan data pribadi dapat diatasi sekiranya individu tersebut memadam pemancu cakera keras yang tidak lagi digunakan menggunakan program pemusnah data. Akses ke link tanpa HTTPS perlu dicegah bagi mengelak pancingan data pribadi. Hargai data anda dengan mengawal akses data pribadi kepada pihak ketiga bagi mengelak penyalahgunaan data pribadi. Akhir sekali, kedatangan era digital tidak dapat dielakkan dan kita tidak lari daripada kesan dengan arus perubahan ini. Kerajaan sudah menyediakan perundangan yang perlu bagi melindungi para pengguna. Di penghujungnya, pilihan terletak di tangan kita sendiri untuk meletakkan garisan padan kepada privasi dan sekuriti diri.